warahmatullahi wabarakatuh. Bab ikhlas, mengelakkan sifat riak. Hadis ke 54. An Abi Barzah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innama akhsha alaikum syahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Barzah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku bimbang kamu akan ikut nafsu syahwat yang menyesatkan, yang berkaitan dengan perut dan kemaluan, seperti memakan makanan yang haram dan berzina, dan mengikut hawa nafsu yang menyesatkan kamu dari jalan yang benar. Musnad Ahmad, Bazar, Tabrani. An Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man samma'an nasa bi'amalihi samma'allahu bihi sami'a khalqih wa sagharahu wa haqqarahu. Rawahu Tabrani. Sayyidina Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menghebah-hebahkan amalannya dalam kalangan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan hal amalannya itu, bahawa amalan itu dibuat kerana menunjuk-nunjuk kepada makhluknya, dan Allah akan menjadikannya kecil dan hina pada pandangan manusia. Tabrani Majmu' Zawaid. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini kita membaca dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikhlas, mengelakkan sifat riak. Hadis yang ke-54. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Barzah. Abi Barzah. Abi Barzah ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya agak jarang kita jumpa. Abi Barzah ni ulama hadis disebutkan bahawa ada 46 hadis yang diriwayatkan daripada dia oleh para tabi'in. Nama dia Abi Barzah ni disebut sebagai Nadlah bin Abdullah bin Al-Haris. Dia kata Abi Barzah Al-Aslami, orang Madinah lah. Orang Madinah. Dia meninggal 64 Hijrah, kata ulama-ulama hadis. Abi Barzah ni dia seorang yang sifatnya tawaduk, merendah diri, low profile lah. Al-Dhahabi dalam Sirah Alam An-Nubala, bila dia menghuraikan Abi Barzah ni, kata Abi Barzah ni ada beberapa kelebihan, ada kehebatan yang ada pada dia. Salah satu, dia tawaduk dan dia ada amalan sebelah siang dan juga sebelah malam. Sebelah siang ni pada pagi, waktu pagi dan waktu petang, dia ni akan buat roti, ambil roti, kemudian dia bancuh dengan kuah. Macam roti canai lah kot. Ada roti berkuah kan. Kemudian dia akan cari golongan orang anak yatim, orang fakir miskin, dan juga ibu-ibu tunggal, janda-janda lah. 3 golongan dia cari, dia sedekah pada waktu pagi, waktu petang. Kemudian antara amalan dia, sebelah malam dia ni jenis bangun malam 1, kemudian dia kejutkan keluarga dia 2, dan dia menjadi amalan dia, dia solat malam, dalam setiap rakaat dia solat, dia akan baca 60 hingga 100 ayat. Ini amalan dia. Amalan sebelah siang dia, harian dia ada, sebelah pagi, sebelah petang, sebelah malam dia ada 3 benda dia buat. Bangun malam, kejutkan keluarga, solat setiap rakaat tu 60 hingga 100 ayat. Kita tengok ulama-ulama tu, sahabat Nabi yang hebat tuan-tuan, tak mampu kita ikut. Abi Barzah ni dia jarang kita dengar. Antara kisah yang menarik tentang dia, ada satu ketika tu selepas Nabi SAW wafat,
Dia ni ikut perang lah, banyak peperangan yang dia ikut. Dia katakan dia ikut peperangan Nabi, 8 peperangan dia ikut peperangan Nabi. Satu ketika Nabi telah wafat, dia ni pergi berperang sebelah-sebelah Iraq sana. Jadi dalam perang ni biasalah, dia orang ni berkuda kan. Bila berkuda, dia pun ada waktu dan ketikanya solat tu nampak tak tak berjemaah, sendiri-sendiri kadang-kadang. Ada satu tu waktu petang, waktu asar, dia dekat tepi kawasan sungai, dia parking dia parking dia punya kuda dia, ikat betul dia solat tepi tu. Bila solat ni ramailah kawan-kawan yang lain, para tabi'in ada kan, tengok dia solat. Tiba-tiba di tengah dia solat tu, solat asar, dia ikat unta tu, dia punya kuda tu mungkin tak berapa ketat, jadi terlepas, menyebabkan kuda dia lari. Bila kuda dia lari lah, bila dia lari di tengah solat, dia terhenti solat dia. Dia memberhentikan solat dan dikejar kuda dia. Bila dia kejar kuda dia, ni kawan-kawan dia lain tengok Abi Barzah, dia kata ada kuda, sebabkan kuda je sampai dia berhenti semayang. Jadi orang duk macam pelekeh dia lah, nampak macam dia hina. Dan kemudian lepas tu dia cakap lah kepada para tabi'in, kawan-kawan yang lain, dia kata aku ikut dengan Nabi SAW, dia kata banyak peperangan, dia kata, dan perkara sebegini dalam perang, dia kata biasa berlaku, dia kata. Dan biasa kalau solat ni bila ada satu-satu musibah lah, tertanggal, kuda lari itu tak lepas tu, boleh berhenti, boleh kejar. Dan ini menjadi hujah yang besar lah, hujah yang besar dalam Islam, bahawa dia ada rukhsah ketika solat. Bila ada masalah-masalah tu, boleh memberhentikan solat disebabkan untuk menyelamatkan sesuatu. Kita tengah solat, nampak ada binatang bahaya kan, duk tunggu kan, bahaya. Ataupun tengah solat, saya pernah satu sekali ketika mana belajar masa kat Mekah tu lah, kat Ummul Qura University. Kami pelajar masa tu, kita kalau zaman saya dulu lah, tahun 2000, 2001 tu, kita pergi semayang subuh, maghrib, isya dekat Masjidil Haram. Jadi subuh tu biasa kejar, naik motor, dia panggil dabab. Macam kita ni V100 lah, yang 60cc, sana 60cc. Pergi tiap-tiap subuh tu pergi semayang. Jadi kadang-kadang tu kita pergi datang lewat dengan jamnya, sibuk tu. Jadi bila parking dekat Bab Malik Abdul Aziz. Bab Malik Abdul Aziz dekat kasar istana raja tepi tu. Parking tu, jadi zaman tu memang parking sejadah ambil terus bentang. Bentang. Bila bentang tu terus solat ikut imam tengah semayang. Jadi tengah solat kita parking motor belakang aja tu. Takbir je, rukuk je, motor dah hilang dah. Sana dia ada sana dia panggil takaroni lah. Orang jenis mamak hitam ni, buat mencuri tengah rukuk bangun ni perukuk dah tak ada sebelah. Biasa berlaku lah, 2 kali saya motor kena curi. Sebab ni nak buat tak ada rezeki kan. Itu nak ceritakan, maksudnya Abi Barzah ni memang antara ciri kisah dia yang menarik itu, yang diambil kira oleh para ulama yang berbentuk dalam solat. Okey. Dalam hadis ni Abi Barzah mengatakan bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa innama akhsha alaikum. Innama akhsha, Nabi SAW takut kepada umat-umat dia. Ada beberapa perkara yang Nabi takut, iaitu kamu akan mengikut hawa nafsu, syahawatil ghayyi, hawa nafsu yang buruk, yang jahat. Yang mana itu satu, dia kata dalam fi butunikum, dalam perut kamu. Perut kamu ni apa? Maksud dia pertama, maksudnya makan benda-benda yang haram. Kemudian wa furujikum, dan juga kemaluan kamu. Kemaluan ni maksudnya berzina lah. Syahwat ni Allah SWT bagi semua orang ada syahwat, manusia, laki, perempuan, kecil, besar, semua ada syahwat. Cuma yang Nabi kata ni syahawatil ghayyi. Syahwat tu digunakan ke arah yang salah, yang jahat. Makan benda yang haram. Kemudian wa furujikum, berzina. Kemudian yang ketiga wa mudallatil hawa. Diikut hawa nafsu yang menyesatkan. Tengok benda-benda yang buruk, tengok kekayaan, nak kepada kekayaan, nak itu, nak ini yang tidak membawa kepada kebaikan. Ini hadis yang pertama daripada Abi Barzah. Kemudian didatangkan dengan hadis kedua daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini biasalah nama kita biasa dikenal
Abdullah bin Amr ni pernah cerita kan, yang dia ni amalan siang dia puasa, malam dia akan baca Quran, khatamkan Quran sampai habis hayat dia kan. Sampai kahwin pun tak ada nak tengok isteri kan. Kita pernah ceritakan dulu. Anak Amru bin Al-As. Islam daripada orang antara yang awal Islam. Dia menyebutkan bahawa sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata man sama'an nas, sesiapa yang sama'an nas bi amalihi, yang dia menunjuk-nunjukkan, dia dengarkan kepada manusia, tunjuk-tunjuk pada manusia bi amalihi, dia buat satu-satu amalan tu kemudian dia nak tunjuk-tunjuk kat orang apa amalan yang dia buat. Sama'anna bi amali, amal-amal yang dia buat dia nak tunjuk kat orang. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama Allahu bihi sami'u khalqi, Allah Subhanahu wa taala akan bagi apa yang dia dalam diri dia tu, dia nak tunjuk kat orang tu, Allah Taala bagi, orang akan dengar apa yang dia nak tunjuk, amalan-amalan yang dia buat tu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan sama Allah Taala akan tunjuk dalam keadaan yang dia menghebah-hebahkan amalan dia itu bukan dalam keadaan yang ikhlas, tapi ada menunjuk-nunjuk. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama. Yang kedua, wasagharahu, Allah Taala akan jadikan bahawa amalan yang dia buat itu jadi kecil. Mungkin ada benda amalan yang dia buat, contohnya infak, tiba-tiba dia ada duit lebih, dia bagi duit 1 juta kepada pihak tertentu, tunjuk kat orang, buat cek besar-besar kan, bagi 1 juta. Orang tak tahu sebab benda tu dalam hati, ikhlas, riak tu dalam hati, maka Allah Ta'ala jadikan sakarahu, jadikan benda tu kecil. Kedua. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, wa haqqarahu, dan Allah Ta'ala menjadikan amalan yang dia buat itu amalan yang hina. Ada 3 benda. Satu, bila orang yang nak menunjuk-nunjuk ni, satu, Allah Ta'ala akan tunjukkan juga bahawa dia tu menunjuk-nunjuk, tidak ikhlas. Kedua, amalan tu jadi amalan yang kecil, bukan yang besar. Ketiga, Allah akan menghindarkan dia di depan manusia. Jadi insyaAllah tuan-tuan dia, bila kita dengar hadis ni, pada kita semualah, sama-sama kita semua ada penyakit nak menunjuk-nunjuk kan, tunjuk itu amalan-amalan yang kita buat, apa-apalah. Biasanya benda baik lah kita buat ni, nak tunjuk kat orang kan, benda ni kita buat baik, benda ni buat kita nak tunjuk kat orang. Jadi nak jaga hati tu supaya betul-betul ikhlas, tak ada sifat riak, bukan satu benda yang senang, benda yang susah. Kalau zaman dulu dia nak tunjuk-tunjuk kat kawan, orang kampung, 2-3 orang kenal adik-beradik. Tapi zaman sekarang lagi bahaya, zaman media sosial sekarang, medsos, semua orang tahu. Buat benda sikit tunjuk kat orang sana, tunjuk orang sini. Dan benda penyakit riak, tunjuk, nak tunjuk pada orang ni dalam hati. Payah sangat kita nak kata. Belum kata ikhlas. Orang kata ikhlas lah. Tapi siapa yang nak define ikhlas tu? Yang boleh nak menentukan ikhlas tak ikhlas tu, Allah Ta'ala yang tahu. Diri kita sendiri yang tahu, Allah yang tahu. Sangat susah untuk jaga. Jadi benda ni kena sangat perhati. Semua orang, satu dunia, benda kita buat ni kejap je orang dah tahu kan. Jadi nak jaga hati sangat susah. Dia kena ingat tu. Dan kita ingat bila dengar hadis ni, kalau orang yang dengar tu sama Allah, orang yang dengar tu dia melihat kita yang kita buat tu sebagai menunjuk-nunjuk, kita dah ada problem dah itu. Sebab sebenarnya keikhlasan kita tu dia tidak betul-betul ikhlas. Sebab Allah yang campak. Benda ni subjektif. Kalau kita buat ikhlas, kita tak tunjuk, ataupun kita buat ikhlas, kita tunjuk dengan sebab-sebab tertentu, orang yang menilai itu, dia boleh nilai dari sudut baik, dia boleh menilai dari sudut buruk. Kalau dia menilai dari sudut baik, maksudnya kita buat benda itu ikhlas. Sebab penilaian yang ada dalam hati orang menilai itu, Allah yang campak. Subjektif. Benda tu. Macam mana kita nak pastikan orang yang menilai benda kita buat tu, dia menilai sudut baik? Yang tu kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang create supaya orang yang dengar tu, dia nampak benda ni baik. Tapi kalau dia menilai nampak benda yang buruk, maksudnya ada masalah yang kita buat itu. Sama ada betul amalan tu dikecilkan, dihinakan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, bila kita dengar, baca hadis begini, kita nilailah amalan kita masing-masing, berhati-hati. Kalau rasa membahaya tu bebek kita,
Kita duduk buat diam-diam kan. Kalau ada kekuatan, dah rasa betul-betul ikhlas, boleh kontrol dengan baik itu, nak tunjuk untuk kongsi dengan orang sikit baru boleh. Tapi kalau rasa tak mampu tu janganlah, kita simpanlah supaya betul-betul kita ikhlas dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita fahami hadis ini, kita amal dan kita sampaikan wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.